Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan mengajar satu lagi dunia mikroorganisma, iaitu virus. Sebelum ni kita telah pun belajar mengenai mikroorganisma bakteria. So hari ini kita berkenalan dengan yang terakhir, iaitu virus. Okey, jadi dalam gambar ni cikgu dah lukiskan beberapa jenis virus yang paling glamour sekarang ni lah. Dia ni lah. Kan? Cik Corona ni. Cik Corona ni menang. Yeay, saya nombor 1. Okay, jadi apa nama dia? Corona. So kalau bahasa Inggeris kan kita ada crown. Okay, so crown adalah apa? Crown ialah mahkota. Jadi ini adalah mahkota yang paling bahaya. Virus mahkota. Kenapa dia mahkota? Crown. Ni crown dia. Hebat dia pakai crown seluruh badan. Dia bukan pakai kat kepala je, dia pakai semua badan dia ada crown. Jadi coronavirus ni sebenarnya dia merupakan virus yang baru dijumpai pada tahun 2019. Sebab tu awak akan nampak perkataan 1919 je belakang dia kan. Kalau saintis kan dia bila dia dapat virus ni yang dikaji, so rupa-rupanya virus COVID-19 ni dia menyerupai virus yang dah pun kita ada sebelum ni. Itu virus SARS ataupun virus MERS-CoV. MERS-CoV. So dua virus ni merupakan virus yang menyebabkan masalah dalam pernafasan. So biasanya virus ni dia ada dekat kawasan-kawasan yang macam padang pasir ke kan. Kalau orang pergi umrah ke pergi Mekah, balik tu dia kena SARS. So maksudnya dia ada komplikasi pernafasan, dia serang paru-paru. Jadi COVID-19 dia evolve ataupun dia berkembang atau dia muncul daripada dua jenis virus ni juga. Dia macam mirip-mirip lah, macam keluarga dia juga. Jadi bila saintis jumpa COVID-19 ni, dia bukan dua virus ni, tapi dia macam seolah-olah macam sama sebab dia menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi saintis macam kita macam kenapa cepat sangat kita dah ada vaksin kan. Awak mesti pelik, kenapa kita cepat sangat ni, vaksin setahun pun dah ada vaksin. Rupa-rupanya saintis dah pun belajar mengenai dua jenis virus ni. Dia dah kaji dan dia sudah pun ada genom ataupun dia dah ada DNA dua jenis virus ni. So based on DNA dua virus ni, dia hasilkan mRNA, bukan dihasilkan, dia boleh tahulah DNA COVID-19 ni macam mana. Sebab dia dah ada sejarah belajar dia. Okay? 50 tahun saintis belajar mengenai genom dua virus ni. Jadi bila muncul sedara dia COVID-19 ni, macam tak adalah susah sangat. Bukan totally new lah virus ni pada kita. Okay, habis cerita COVID-19. Jadi untuk silibus tingkatan 5 KSSM, okay, macam biasa kita akan berkenalan dengan saiz dia. Okay, kalau mikroorganisma sebelum ni, okay, kita boleh nampak contohnya macam alga ataupun protozoa. Okay, geng-geng ni yang kita jumpa dalam air kolam ni, kita boleh jumpa dia dalam air kolam atau air sungai, dalam air tawar menggunakan mikroskop cahaya yang ada dalam makmal. Okay, tapi kena guna kuasa yang 40 kali. Dalam makmal tu kantar tu awak pusing 40 kuasa pembesaran dia. Jumpalah dengan protozoa ni. Alga pun kadang-kadang kita jumpa juga. Tapi kalau awak nak tengok virus, tak boleh lah guna mikroskop yang kat dalam makmal tu. Jadi cikgu, saya nak tengok lah virus ni macam mana. Sabar. Awak belajar pandai, masuk U nanti, ambil lah tajuk microbiology, ambil tajuk biotech ke. Okay, awak boleh lah jumpa dengan mikroskop elektron. Cikgu dulu pernah jumpa lah mikroskop ni. Jadi kalau elektron ni, dia kuasa dia besar lah, kuasa dia tinggi. Jadi dia boleh nampak mikroorganisma yang paling seni. Saiz dia lebih kurang daripada 0.5 mikrometer. Okay, jadi kena guna mikroskop ni. So bila awak dah nampak dia, rupa-rupanya dia ni banyak bentuk. Dia bukannya satu bentuk je macam kita lah, banyak rupa. Manusia sama, dia semua ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut, ada mata.
tapi bentuk kita berbeza. Kita tak berbeza bentuk. Rupa kita ni berbeza. Rupa kita berbeza. Bentuk kita sama. Tapi virus ni bentuk dia pun dah berbeza. Okey. Kalau macam bakteria, kita ada bentuk apa? Coccus, bulat. Kan? Bulat. Spirillum, bentuk spring. Toing gini. Bacillus, bentuk rod. Vibrio, bentuk koma. Sama. Virus pun nak juga ada bentuk. Okey. Sama. Dia pun ada sfera. Kalau bakteria kita panggil dia coccus. Tapi kalau virus kita panggil dia sfera. Okey, pertama kita pergi kepada bentuk. Okey, bentuk dia. Okey, so yang pertama ialah sfera. Okey, contohnya influenza. Sfera ni bentuk bulat lah. Contohnya influenza yang menyebabkan kita selsema. Jika awak selsema susah nak baik, itu disebabkan oleh virus. Virus biasanya dia susah untuk sembuh kerana virus ni ketahanan badan dia lebih kuat berbanding bakteria. Jadi awak perlukan antiviral untuk membunuh selsema yang disebabkan oleh virus. Kalau awak makan antibiotik tidak berkesan kerana antibiotik hanya untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteria sahaja. Jadi kalau awak demam disebabkan oleh jangkitan virus, awak perlukan antiviral. Okey, antiviral. Ubat apa-apalah yang bersifat antiviral. Okey, itu adalah virus influenza, selsema yang bentuk dia adalah sfera. Next, yang kedua, awak ada bentuk spirillum. Sama macam bakteria, kita ada bentuk spiral. So yang ni kita panggil dia helix. Okey, helix macam ni lah. Pusing. Okey, tapi dia ada lapisan protein lah dekat luar ni. Okey, dia ada lapisan protein. So yang ni dia bagi contoh ialah virus mosaic. Okey, virus mosaic tembakau. Okey, yang ketiga ada bentuk polyhedral. Poly tu maksudnya dia ada banyak ni lah, banyak helix. Okey, polyhedral. So biasanya yang ni awak nampak dia dah bentuk, inilah cikgu lukis secara roughly, bentuk apa ni, hexagon. So yang ni contohnya adalah adenovirus. Okay, so dalam ni dia ada DNA dia. Ni adalah DNA virus tersebut. Okay, yang kat luar ni macam bulat-bulat ni, ini adalah glycoprotein dia, baju dia lah, lapisan luar dia, glycoprotein. Okay. Kemudian kita ada last sekali ialah bentuk kompleks. Okay, bentuk kompleks ni dia adalah gabungan banyak bentuk. Okay, contohnya dia tambah bentuk polyhedral ditambah dengan bentuk helix. Okay, contohnya awak ada bacteriophage. Ni lah. Okay, bacteriophage. So bila awak tengok kepada bentuk dia, dia adalah gabungan bentuk polyhedral. Yang ni adalah bentuk spirillum ataupun yang ni adalah bentuk helix. Okay. So bentuk dia ada 4 lah. Sfera, contoh influenza. Helix, contoh mosaic. Polyhedral, contoh adenovirus. Okay. Yang keempat, bentuk kompleks, contohnya ialah bacteriophage. Okay. Ni adalah bentuk virus. Okay. Seterusnya cikgu nak pergi kepada dia punya ciri khas. Sebelum tu kita pergi pada struktur dia dulu lah. Struktur asas dia. Struktur asas kepada virus. Okay, so secara keseluruhan virus ni mempunyai struktur yang sama. Struktur yang sama dia ialah yang ni lah. Okay, tak terang. Guna orange. Yang pertama dia mesti ada DNA. Okay, contoh cikgu ambil
Ni yang senang lukis ni lah, kita lukis influenza lah sebab dia senang. Okay, so yang ni adalah DNA dia. So yang ni dia DNA ni apa? Dia adalah berbenang. Kau nampak dia macam benang kan? Berbenang asid nukleik. Okay, so apa fungsi dia? Dia sebenarnya mengandungi semua maklumat. Okay, fungsi dia dia mengandungi semua maklumat dia lah, macam kita maklumat kita pun ada dalam DNA kan. Semua maklumat virus lah, tentang virus tersebut. Contohnya cara dia bina kod genetik dia lah, okay, keturunan dia tu. Okay, mengandungi semua maklumat virus. Yang pertama. Yang kedua, okay, DNA, dia mengandungi DNA ataupun dia boleh juga jadi RNA. Dia tak ada masalah. R ni adalah ribonukleik. D ni adalah deoksiri bo. N nukleik. A acid. So D untuk double strand. So dia punya DNA dia ada 2. Gitu. Okay, untuk D ni lah double. Kalau macam R ni single strand. So R adalah ribonukleik. N ialah nukleik. A ialah acid. So kalau ribonukleik dia lebih kepada single strand, berbenang satu je. Kalau yang ni double strand, berbenang dia 2 berbenang. Okey, 2 berbenang deoksiribonukleik acid. RNA single. So dia boleh jadi, dia hanya ada satu sahaja DNA ni. Dia hanya ada satu single strand dalam bentuk mRNA ataupun DNA. Yang kita buat vaksin Spitzer tu, dia ambil mRNA. mRNA ialah single strand, berbenang satu. Kita ambil strand tu, berbenang tu, kita masukkan dalam badan manusia sebagai pengenalan bahawasanya saya ni COVID-19 tapi dia tak keseluruhan body COVID-19 masuk dalam badan kita, tak. Okey. Vaksin yang Spitzer, cerita yang Spitzer, dia gunakan single strand, berbenang mRNA disuntik dalam badan sebagai pengenalan. So bila badan kita diperkenalkan dengan rujukan DNA daripada mRNA itu, so badan kita akan bina defense system, antibody. Dia sel darah putih lah. So dia akan bina antibody dan sel memori lah. Sel darah putih itu akan hasilkan sel memori. So sel memori itu akan ingat rujukan DNA yang dia pernah masuk dulu, dan dia dah ada dia punya defense system untuk melawan kalau next time masuk lagi yang betul-betul punya, dia dah cam. Tu je vaksin sebenarnya Okey. Jadi yang tu yang kedua. Yang pertama dia ada DNA dia, maklumat dia. Yang kedua, biasanya di lapisan luar dia ni dia ada lapisan protein. Yang kat luar ni. Ini adalah lapisan protein, baju dia. Okey. Mungkin dia dikenali sebagai kapsid. Dia inilah yang memberi bentuk kepada virus. Okay, so ya ada ni kat luar ni. Ada vaksin dia ambil bahagian kapsul. Tu dia nama lain lah. Mungkin kita kan banyak vaksin yang dihasilkan oleh negara-negara kan. Dia banyak jenama. So mungkin vaksin daripada China tu dia ambil kapsid dia, protein dia. Dia ambil baju dia, masukkan dalam badan kita. Yang Spitzer tu dia ambil DNA. Itulah. Tapi setakat ni cikgu rasa tak ada lagi lah kot dia ambil COVID-19. Kalau vaksin yang lain, contohnya vaksin campak, dia ambil virus campak yang dilemahkan untuk masuk dalam badan kita, yang dah tak boleh buat apa-apa. Okay.
So ini adalah struktur asas. Yang pertama dia mesti mengandungi DNA ataupun RNA. Yang kedua dia mesti mengandungi lapisan protein untuk memberi bentuk kepada virus tersebut. Okey, seterusnya ciri khas Okey, ciri khas ni cikgu nak awak tengok buku teks lah. Okey, cikgu terang buku teks. Okey. Ciri khas dia kebanyakan virus dia sebenarnya kenapa susah kita nak bunuh dia, ataupun kalau kita dapat penyakit yang disebabkan oleh virus susah nak baik, sebab virus tu sendiri dia sangat orang kata bijak lah virus ni. Sebab dia pertama dia boleh berada dalam keadaan dormant. Dormant tu maksudnya dia boleh duduk diam je tanpa ada makanan, minuman. Macam ciri bakteria hari tu yang cikgu cakap dia ada spora tu kan. So virus ni dia boleh juga. Kalau keadaan sesuai dia baru akan bercambah ataupun dia akan bergerak aktif. Kalau keadaan tak sesuai, pH tak ada makanan, pH tak sesuai, makanan tak ada apa semua, dia boleh duduk dalam keadaan dormant state. Okay. So virus ni sampai hari ni saintis tak boleh kenal pasti dia sama ada dia ciri hidup atau tidak hidup. Sebab sometimes dia hidup, sometimes dia tidak hidup. Dia mungkin berada dalam dua-dua alam, hidup tak hidup. Unik kan? Hebat. Okay, jadi virus dia tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Dia tak boleh kalau tak ada perumah. Dia tak boleh hidup sendiri. Kalau coronavirus, corona ni COVID-19 kan, awak pergi pasar, awak nampak dia, awak tak nampak lah dia kan, cikgu pun tak nampak. Dia duduk di mana? Dekat kawasan permukaan meja lah, meja sekolah. Member awak tu dia ada COVID positif. Lepas tu dia bersin-bersin, dia tak pakai mask. Dia duduk kat meja. Dia boleh tak menjangkiti orang lain kalau orang lain tak pergi swab meja ni? Tak boleh lah. Kalau dia duduk kat meja saja, awak pun balik sekolah. Loceng bunyi kan. Kau pun balik. Balik lah. Aku 2 PM balik. Ciao. Lepas tu, bila tak ada perumah, COVID-19 ni akan mati. Dia akan mati. Sebab virus, ciri dia perlukan perumah untuk hidup. Sebab tu, kita tak payah risau sangat sebenarnya jangkitan yang disebabkan oleh virus ni. Kalau kita betul-betul tahu dia punya perangai, kita sebenarnya boleh mengelakkan virus ni. Kita boleh memutuskan COVID-19 dengan cara pertama kita pakai mask, kan? Pakai mask. Yang kedua, kita selalu bersihkan tangan ni. Bersihkan tangan. Basuh dengan sabun. Yang ketiga, kita sanitizekan tempat ni. Kita sanitasi, ambil alkohol ataupun ambil klorok ke apa kat rumah awak tu, awak lap meja, lap. Boleh hapus COVID-19, boleh putus rangkaian dia. Sebab dia perlukan perumah. Tapi jangan pula bila dia dah ada kat sini, kau pun datang. Kau pun pegang meja dia kan. Kau pegang meja dia, kau pun tak basuh tangan. So bila kau pegang meja, virus ni duduk kat tangan kau. Lepas tu kau pun tangan kau tak basuh, pegang mulut. Habislah, kenalah COVID-19. Faham? So kalau dia duduk saja-saja, dia duduk atas permukaan, kau beli beg ke dalam plastik kan, makanan, dalam plastik ni ada COVID. Dia boleh hilang, dia boleh mati. Okay? Sebab dia tak ada perumah, dia tak boleh hidup. Jadi dia perlukan perumah baru dia boleh hidup. Supaya dia boleh jalankan dalam hidup dia tu, dia mestilah dia akan lakukan proses respirasi. Okay, bila dah respirasi, dia mesti nak melakukan proses perkumuhan. Dan dengan dua proses tu dia akan bertumbuhlah pertumbuhan. Okay, dan juga dia melakukan gerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Jadi virus ni dia bukan menjangkiti benda yang besar-besar macam orang, haiwan je. Bakteria yang sekecil-kecil tu dia boleh infected, dia boleh musnahkan bakteria tu. Punya jahat virus ni. Okay.
Contohnya dalam rajah ni, buku teks ni menunjukkan bagaimana bakteria virus yang bernama bacteriophage. Ni bakteria yang kita belajar minggu lepas. Bakteria pun dia boleh menjangkiti. Dia boleh masuk. Okey, contohnya ni, ni macam makhluk asing ni. Ni. Okey, ni ialah bacteriophage. Bacteriophage pula. Apa dia punya bentuk dia tu, bentuknya bacteriophage lah. Tapi dia bukan bakteria, dia adalah virus. Bacteriophage. Dia adalah virus. Okey, so mula-mula sekali dalam badan dia ada DNA kan ni. Yang cikgu buat bulat tu. Dia menjangkiti bakteria. Ni bakteria ni. Ni bakteria. Okey. Okey, mula-mula dia melekat dulu. Satu, dia melekat. Siapa yang melekat? Virus. Virus melekat pada permukaan bakteria. Permukaan sel perumah. So dalam kes ni contoh dia ialah bakteria lah. Okay, bakteria dia duduk dekat sini. Bila dia dah melekat dalam ni, dia pun inject dia punya DNA. Nombor 2 kat sini. Virus tu nanti dia suntik DNA dia. DNA virus tu masuk dalam sel bakteria tu lah. Okay, pada masa yang sama, yang kat luar ni adalah yang ni yang perumah dia. Yang ni ialah DNA bakteria lah. Sebab bakteria kan mesti kena ada DNA dia juga kan. So bila dia dah suntik masuk, dia punya DNA ni dah lah dia masuk rumah orang. Dia pergi buat rumah orang tu macam rumah dia. Dia masuk rumah orang, dia letak beg, dia letak baju, dia susun semua baju-baju dia dalam rumah tu. Dia bawa pinggan mangkuk sekali, dia letak dalam rumah tu. Gitulah. Lepas tu, bila dia dah pindahkan semua barang-barang dia dalam rumah tu, kan, kau bagi rumah kau kat member kau kan. So, member kau masuk kan. Okay. Lepas tu, mestilah virus ataupun DNA bakteria ni, DNA virus ni akan mengganda. Ni, yang dia masukkan ni dia jadi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faham? Jadi, nombor 3-nya, okay, bahan genetik ataupun DNA. DNA lah. Bahan genetik ataupun DNA virus tu tadi akan membahagi, kemudian dia akan ambil alih, dia take over pula sel tu, ambil alih sel bakteria tu. Lepas tu bila orang dah masuk rumah dia dah masuk rumah orang, dia letak baju dia letak pinggan mangkuk rumah dia. Lepas tu dia beranak pinak pula dalam rumah kau. Kau tak sempat nak beranak lah, sebabnya kau dah tersepit kat sini. Okay. Lepas tu bila dia dah beranak pinak rumah kau, dia dah ada anak 2-3 orang. Mula-mula datang rumah tu bujang je kan, baru kahwin. Dia datang 2 orang je. Dia beranak, anak 2, anak 10, anak 12, anak 20. Bila dia dah beranak rumah kau ramai-ramai, dia akan buat rumah ni macam rumah dia. Kita bina protein lah kat sini. So dia akan bina protein, kapsid. Okay, dia bina lapisan kapsid. So bila dia dah beranak pinak banyak, okay, nombor 4, dia kata virus baru akan terhasil dan bertambah makin banyak. Lama-lama perumah tu akan pecah. Akan pecah. So anak-anak dia keluar. Virus bebas. Virus yang baru bebas. Apa jadi pada bakteria ni? Pecah. Bakteria pecah. Dan matilah bakteria ni. Lama-lama rumah tu dah jadi rumah dia. Okay. So macam tu lah. Dia pun pergi serang bakteria lain pula. Dia buat gitu pula perangai. Sebab itulah kalau penyakit yang disebabkan oleh virus susah nak baik, sebab dia sangat cepat. Dia membiak dengan sangat cepat
dan dia musnahkan sel dengan sangat cepat. Contoh cikgu bagi sel HIV. HIV. So sel bakteria ni ialah sel darah putih. Virus HIV dia pandai. Bila dia masuk dalam badan manusia, dia tak pergi cari sel otot, sel saraf, sel mata, sel darah ke tak. Dia cari sel darah putih sebab dia pergi serang sistem pertahanan manusia. Sel darah putih. Kita yang jadi pertahanan kita ialah sel darah putih macam frontliner. Okay, so dia pergi serang frontliner. Bila dia serang frontliner, serang askar, serang polis, habislah, musnah askar, musnah polis. Dah jadi negara kita jadi lumpuh lah kan. Macam tu lah. So dia serang sel darah putih dulu, askar badan kita. Ni bakteria ni sel darah putih. Yang ni HIV. Bila dia masuk dalam sel darah putih, dia membiak dalam ni, dia hasilkan anak-anak dia pecah. Sel darah putih akan musnah. Bila sel darah putih musnah, badan kita akan lemah. Badan kita akan senang dijangkiti penyakit lain. Selama ni kalau kita kena jangkitan kulat, kita tak akan mati. Tapi bagi orang yang ada AIDS, jangkitan kulat tu boleh menyebabkan dia mati. Macam tu. Ataupun jangkitan batuk, TB. Kalau kita batuk biasa, kalau jangkitan bakteria, kita boleh hadapi kan, kita boleh sihat. Tapi bagi orang AIDS yang dah kena AIDS, virus tu dah ada dalam badan dia, walaupun batuk biasa pun boleh membunuh. Sebab sel darah putih dalam badan dia dah tak ada. Kenapa dah tak ada? Dah dimusnahkan oleh virus HIV. Okey, faham? Itu virus HIV. Kalau cikgu bagi contoh virus corona pun sama. COVID-19, dia akan musnahkan sel dalam paru-paru kita. Dia akan pergi musnahkan. Mula-mula dia masuk badan kita, dia musnahkan sel-sel di lapisan ni pula. Nanti cikgu akan buat kaitan dengan COVID ni. Okey, ni lubang hidung kau. Ni mata. Okey. Mula-mula COVID masuk. COVID warna merah. COVID masuk ni lubang hidung. Dia masuk. Okey, mula-mula dia masuk ke lubang hidung. Dia pergi serang sel-sel pada lapisan hidung. Awak pun dapatlah penyakit yang pertama, simptom pertama, selsema. Kan? Dengan dalam TV cakap kan? Okey, COVID pun masuk lagi. Serang lapisan tekak ni pula. Simptom kedua, batuk. Okey, COVID pun pergi lagi. COVID pun turun lagi. Awak tak baik. Awak tak pergi rehat, tak pergi kuarantin, awak biar kan. Simptom ketiga, masuk dalam paru-paru. COVID pun pergi sini. Pergi pada sel paru-paru. Simptom ketiga, sesak nafas. Habis lah. Sampai sesak nafas tu dah tahap 4 dah. Tahap 4 COVID. Okay. So, bila dah tahap 4, kalau tak baik lagi masa tu, dia akan merebak lah COVID ni. Okay, dia akan pergi ke otak. Dia akan pergi ke bawah pinggang. Mana-mana lah. Dia dah merebak dalam salur darah dah. Orang kata dah susah dah nak baik. Kalau dia ada penyakit-penyakit lain, lagi susah. Contohnya kencing manis. Okay, dia lagi susah nak baik sebab keadaan badan dia tu sendiri tak sihat untuk lawan COVID ni. Macam itulah ceritanya tentang virus. Okey, itu saja. Apa-apa yang tak faham nanti boleh kontak cikgu.